Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana singgah ke channel CM Kaizen, Continuous Improvement. Okey, hari ini cikgu nak kongsikan bagaimana menggunakan maklumat dan bahan rangsangan yang disertakan dalam soalan. Jadi sila fokus. Anak-anak sila fokus, ada jawapan dalam soalan. Jom kita saksikan trik ini. Hari ini cikgu akan gunakan soalan contoh iaitu soalan daripada Trial SPM 2021 Negeri Melaka Kertas 2 Set 1 bahagian struktur nombor 2. Okey, kita lihat kepada soalan. Di sini cikgu nak kongsikan tips tips mungkin tips mudah yang mungkin anak-anak ataupun murid-murid boleh gunakan dalam membuat latihan dan juga dalam persediaan menghadapi SPM kertas sejarah nanti. Okey. Kebiasaannya cikgu akan lihat keseluruhan soalan. Contoh ini soalan 2, cikgu akan cuba baca dan lihat dahulu soalan. Apakah contoh cikgu baca di bahagian C sebab penekanan yang cikgu berikan pada murid-murid juga di sekolah saya adalah di bahagian C iaitu kemungkinan di situ adanya soalan kebat. Okey, jadi cikgu akan baca apakah iktibar yang anda peroleh daripada peristiwa penentangan rakyat di Sarawak. Cikgu tak akan terangkan untuk A dan B, yang itu kamu boleh dapatkan soalan ataupun skema dengan lebih lanjut di ruangan description. Cuma cikgu nak tegaskan di sini bahawa dalam soalan ada jawapan. Okey, bagaimana caranya? Baru saya akan baca soalan. Pada 1 Julai 1946, upacara penyerahan Sarawak kepada British berlangsung di hadapan bangunan Mahkamah Pengkalan Batu Kuching. Peristiwa ini telah memberi kesedaran. So, saya ada highlight, saya highlightkan. Jadi begitu jugalah diharapkan pada pelajar highlightkan perkataan-perkataan. Sebab dalam kepala tadi saya dah simpan perkataan iktibar yang boleh diambil. Memberi kesedaran dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Okey, saya akan lihat soalan. A, jelaskan sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Juga saya highlightkan menentang. Sekarang saya sedang mencari vocabulary ataupun perkataan yang berkaitan dan boleh digunakan bagi menjawab soalan iktibar. Okey. B, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah masyarakat Sarawak mempertahankan kedaulatan dan maruah bangsa? Jadi saya nampak di situ ada 1, 2, 3, 4. Malah kalau saya kaitkan dengan kalangan penduduk tempatan, masyarakat Sarawak ataupun masyarakat. Mungkin saya boleh buat ayat ringkas bagi menjawab soalan C. Okey, ini sekadar tips and tricks. Okey, jom kita akan buat ayat berdasarkan perkataan nasionalisme, kalangan penduduk ataupun masyarakat. Kemudian saya akan gunakan perkataan menentang dan mempertahankan kedaulatan dan maruah bangsa. Okey, jom kita lihat kepada contoh jawapan pelajar ini. Kita rujuk semula soalan. Apakah iktibar yang anda peroleh daripada peristiwa penentangan rakyat di Sarawak? Iktibar yang saya peroleh daripada peristiwa penentangan rakyat di Sarawak ialah kita perlu mempunyai semangat nasionalisme dalam diri supaya ini kita gunakan kata penghubung supaya kita taat dan setia kepada negara.
Selain itu, kita gunakan penanda wacana ya anak-anak. Selain itu, kita harus menentang segala bentuk penjajahan. Nampak tak? Saya gunakan perkataan menentang di situ. Menentang segala bentuk penjajahan di negara kita maupun penjajahan di minda. Seterusnya, kita mestilah mempertahankan kedaulatan dan maruah negara kita daripada tercemar. Akhir sekali, perlu ada kerjasama antara rakyat dan pemimpin dalam memastikan negara kita kekal merdeka. Okey, jom kita lihat daripada perkataan-perkataan yang cikgu highlightkan daripada soalan tadi, cikgu bina jawapan ringkas. Belum lagi cikgu gunakan teknik seperti teknik pesta, teknik kempunan dan teknik-teknik yang lain. Teknik panda pun kita boleh gunakan untuk menjawab soalan iktibar ini. Okey, belum menggunakan teknik, baru menggunakan perkataan-perkataan yang digunakan di dalam soalan itu sendiri. Okey, di sini cikgu dah highlightkan perkataan-perkataan yang cikgu telah dapat daripada soalan dan kemudian kita buat ayat-ayat yang ringkas. Jom kita lihat bagaimana pemarkahan. Pemarkahan untuk soalan ini. Okey, di situ mungkin kita akan dapat markah iktibar yang saya peroleh daripada peristiwa penentangan rakyat di Sarawak ialah kita perlu mempunyai semangat nasionalisme dalam diri kita supaya ini tadi seperti yang cikgu sebut adalah kata penghubung, kita taat dan setia kepada negara. Itu adalah huraian kepada mengapa kita perlu mempunyai semangat nasionalisme. Selain itu, kita harus menentang. Itu perkataan yang cikgu gunakan tadi. Segala bentuk penjajahan di negara kita maupun penjajahan di minda. Kamu boleh beri contoh kalau kamu nak. Contohnya budaya Korea. Kan? Yang sekarang ni pelajar-pelajar kan suka. Itu sebenarnya adalah salah satu penjajahan minda. Okey, seterusnya itu sekadar contoh. Kalau kamu beri contoh, ada kemungkinan pemeriksa juga akan memberi markah. Seterusnya, kita mestilah mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Ini kita ambil daripada soalan tadi. Supaya, kalau kamu tambah satu lagi perkataan supaya, ia akan jadi huraian. Supaya apa? Supaya negara kita tidak tercemar. Itu mungkin kita berkemungkinan menambah markah. Itu kalau kita tambahkan perkataan supaya di situ ataupun agar kan negara kita tidak tercemar ataupun nama baik negara kita tidak tercemar, kemungkinan besar mungkin kita akan mendapat satu markah lagi. Tapi tak apa, kita gunakan jawapan pelajar ini. Akhir sekali, perlu ada kerjasama antara pemimpin dan rakyat ataupun rakyat dan pemimpin dalam memastikan negara kita kekal merdeka. Okey, katakan cikgu bagilah markah. Tapi sebenarnya ada lagi markah-markah yang mungkin pelajar ini dapati. Jadi katakan cikgu beri di sini 5 markah. Tetapi maksimum bagi soalan ini, soalan struktur ini adalah 4 markah. Apa-apa pun, nampak tak tadi tips yang cikgu ingin kongsikan adalah pelajar ini mendapatkan idea ataupun stimulus bagaimana menjawab soalan ini daripada soalan itu sendiri. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan kedua, cikgu akan gunakan soalan trial SPM juga daripada Negeri Melaka, kertas 2 set 1, bahagian esei nombor 6. Soalan ini adalah berkaitan tentang pilihan raya. Jom kita tengok soalan berikut. Sebelum cikgu tunjukkan soalan yang seterusnya,
Tadi cikgu perlu juga kongsikan skema skema untuk soalan struktur tadi, iaitu di sini pemimpin perlu berani menentang penjajah. Ini iktibar yang perlu kita ambil lah. Perjuangan yang berkesan dapat dilaksanakan. Rakyat perlu menghargai kestabilan dan kemakmuran negara dan selainnya. Kehidupan yang selesa. Okey. Nampaknya kita juga boleh menggunakan teknik pesta bagi menjawab soalan iktibar. Adanya perpaduan dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Yang ni ancaman luar dapat dielakkan. Pemimpin bersedia mempertahankan negara. Perancangan strategik dirangka. Okey. Jadi jawapan pelajar tadi adalah pada mana-mana yang munasabah. Okey. Kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, kita lihat gambar sebab kita nakkan stimulus, nak melihat stimulus, apa yang boleh dikeluarkan daripada gambar ini. Gambar berikut merujuk proses pelaksanaan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP 1955 sebagai langkah ke arah mencapai kemerdekaan. Okey, di sini kita lihat soalan A, iaitu jelaskan proses pilihan raya umum pertama di Tanah Melayu. Jadi kita kena jelaskan proses ini. Kalau anak-anak lihat gambar ini, apakah yang dapat anak-anak keluarkan? Maksud saya, adakah ada idea yang dapat dikeluarkan oleh anak-anak? Okey, kita lihat gambar pertama. Apa barang yang diangkat menggunakan perahu ni. Kalau sekarang pun masih ada juga di Sarawak ni mereka mengangkat peti undi. Kalau kita lihat gambar di sebelah, ini kita nak keluarkan stimulus dulu. Nampaknya rakyat telah sama-sama berkempen untuk pilihan raya. Tu kalau kita nampak lah, kita keluarkan, kita kaitkan gambar ni dengan pilihan raya. Dan seterusnya, kalau dilihat daripada gambar, ini adalah proses kita menjalankan undi, kita membuang undi ataupun proses mengundi. Katakan kamu keluarkan ketiga-tiga jawapan tadi, ini akan jadilah proses pilihan raya. Jadi macam mana kamu nak mulakan jawapan? Jadi kamu boleh buang soalan, perkataan soalan ini. Proses pilihan raya umum pertama di Tanah Melayu adalah melibatkan peti undi dibawa ke pusat pengundian. Kamu buat ayat yang ringkas. Kemudian ataupun seterusnya, kempen pilihan raya dijalankan. Dan kalau yang ketiga, seterusnya proses pengundian dilaksanakan. Proses pengundian dilaksanakan. Maksudnya kalau pelajar dapat mengeluarkan idea daripada gambar-gambar yang dilihat ini, maka pelajar ini telah mendapat 3 markah. Jadi kamu kaitkan lagi dengan apa-apa saja yang telah kamu pelajari, ambil yang mudah. Selepas proses pengundian, mestilah adanya proses pengiraan undi untuk memastikan ataupun mencari calon yang akan menang dalam pilihan raya tersebut. Ini kita fikir yang mudah aja ni. Dan yang seterusnya, pengumuman keputusan pilihan raya tersebut akan diumumkan. Tu 5 markah. Jadi kita boleh buat ayat ringkas. Proses yang lain tu, ada banyak lagi proses lain. Proses penamaan calon, proses kempen pilihan raya. Kalau kita lanjutkan, mengambil masa selama 45 hari untuk berkempen. Itu menambahkan lagi jawapan yang betul dalam
jawapan kamu. Okey. Nampak tak di sini kita menggunakan stimulus daripada bahan rangsangan yang diberikan dalam soalan. Okey, seterusnya ni cikgu masuk sikit lah. Masuk sikit contoh soalan B. Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk hasil kejayaan pilihan raya umum pertama di Tanah Melayu. Okey. Bincangkan peranan kabinet tersebut. Kita cuba kaitkan dengan teknik pesta. Ingat lagi tak teknik pesta? Sila rujuk video teknik pesta yang telah cikgu kongsikan kepada pelajar. Boleh rujuk video dalam channel CMKZ. So pesta di sini cikgu akan kaitkan beberapa perkataan. Beberapa perkataan dalam pesta ini nanti kita akan kaitkan dengan soalan yang kita bincangkan. Ekonomi, P kita boleh tambahkan satu lagi tentang pertahanan. P kita boleh gunakan pendidikan dan memastikan perpaduan dalam kalangan rakyat. Okey, jom kita lihat soalan tadi. Ini adalah antara peranan kabinet dalam kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu yang mana cikgu cuba relatekan dengan kad pesta tadi untuk membantu pelajar mengingat. Okey, kalau kita kaitkan soal keuangan, soal keuangan boleh dikaitkan dengan ekonomi kan. Jadi kita boleh tambahlah S ataupun simbol keuangan. Perkara pertama yang dibincangkan oleh kabinet pertama adalah membincangkan soal keuangan. Kemudian isu yang penting adalah isu pertahanan. Jadi kalau kamu menggunakan teknik pesta, kamu boleh tambah satu lagi vocabulary iaitu P, pertahanan. Begitu juga membincangkan isu keselamatan yang mana dalam kad pesta juga cikgu menekankan tentang S, selamat dan keselamatan. Serta P juga kita kaitkan dengan pendidikan. Katakan ini soalan ni di struktur 4 markah dah selesai. Tapi soalan ini adalah di bahagian esei 6 markah. Jadi kita kaitkan lagi. Kalau kita study untuk bahagian ini, kamu boleh cuba kaitkan dengan kad pesta dan tambah vocabulary kamu sendiri. Contoh, meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan. P, tambahkan satu lagi vocab perubatan ataupun kesihatan. Sekurang-kurangnya kalau kita menggunakan kad pesta tadi dapatlah membantu pelajar mendapatkan 4 markah daripada soalan ini. Dan pastinya peranan kabinet pertama ini Persekutuan Tanah Melayu selepas pilihan raya 1955 untuk ke arah mencapai kemerdekaan, ke arah berkerajaan sendiri. Dan inilah antara bagaimana cara kita nak ingat. Kita cuba kaitkan dengan teknik-teknik yang telah kita pelajari. Dan soalan ini adalah soalan berbentuk fakta. Soalan berbentuk fakta. Jadi kita tak bolehlah suka-suka hati kita jawab soalan ni mesti berdasarkan buku teks. Okey? Dan seterusnya, ini adalah pilihan-pilihan jawapan yang lain. Menggunakan model Westminster. Apa peranan kabinet pertama adalah bagi mengurangkan kuasa pentadbiran British. Sebab kita ke arah berkerajaan sendiri. Kamu boleh kaitkan juga dengan meminta kuasa veto Pesuruhjaya Tinggi British dibatalkan ataupun dikurangkan. Gunakan perkataan yang sesuai. Kita nak kurangkan kuasa. Yang ini mengurangkan kuasa pentadbiran British dan fakta seterusnya meminta kuasa veto. Macam sekarang kuasa veto dipegang oleh PBB. Dulu kuasa veto dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sebab kita masih belum
merdeka. Bila kita tengok time frame 1955, kita baru ada pilihan raya yang pertama 1955. Okey, seterusnya sebab kita ke arah berkerajaan sendiri. Ini juga adalah bagi menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Yang lain tu kamu boleh lihatlah, ada banyak jawapan yang boleh digunakan bagi menjawab soalan tadi. Selamat mencuba teknik ini dalam latihan-latihan kamu yang berikutnya. Cikgu harap semua calon SPM berjaya mencapai target dan kecemerlangan. Sila usaha lagi, kamu masih ada masa dan good luck. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel CM Kaizen dan kongsikan kepada adik-adik junior supaya mereka mendapatkan teknik-teknik ini seawal sebelum mereka menduduki peperiksaan pada masa akan datang. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.